second order atau second derivative di dalam differentiation. Okay, ini adalah differentiation. Okay, now untuk keadaan yang ini, okay, kita boleh sebut, okay, untuk differentiation, kita boleh sebut ini sebagai second order, ataupun dalam istilah yang lebih terkini, ianya dikenali sebagai second derivative. Kita ada first derivative, kita ada second derivative. Alright, ini second derivative ini bermaksud kita differentiate untuk kali yang kedua untuk sesuatu persamaan yang diberikan. Okey, kita tengok yang first derivative. Alright, first order. Katakan kita diberi satu persamaan y equal to fx. Okey, y equal to fx bermaksud dekat sini kita ada persamaan y, yang mana persamaan y ini bersamaan nilai dengan satu fungsi x, function of x. Dalam function of x ini, contoh, alright, ianya adalah contoh y equal to x square campur dengan x campur dengan 1. Function of x bermaksud di dalam y ini terkandung variable x. Katakan dia dinyatakan bahawa y adalah dalam function of w, contoh. So di dalam y ini, okey, di dalam y ini ada fungsi w. Bermaksud dekat sini, kalau kita bagi satu contoh, ada variable u square, w square, w campur dengan 1, contoh, right? Kalau dalam fungsi of x, that mean variable yang ada dalam persamaan y ini adalah variable x. Kalau y ini kita declare sebagai dalam function of w, so variable yang wujud dalam persamaan ini adalah variable w. Alright, so yang diberikan sekarang adalah y equal to function of x. Ini adalah persamaan yang diberikan. Ini adalah soalan. So sekarang kalau kita lakukan first order, apa yang kita buat? Kita akan differentiate y terhadap x. So apa yang akan kita dapat? Ini adalah notation, cara kita menulis. Okay, so apa yang kita dapat? Kita akan dapat hasil pembezaan di antara x dan juga y. So f biasanya dia ditulis sebagai f prime x. Prime, satu prime bermaksud yang ini adalah first order, atau kita panggil sebagai first derivative. Derivative. Alright, first derivative. So bagaimana cara kita nak dapatkan second order ataupun second derivative ini? Kita akan differentiatekan sekali lagi jawapan dia ni, right? So penulisan untuk hasil differentiation kita boleh tulis sebagai dy over dx, atau kita boleh tulis sebagai f prime x. Ini adalah untuk first order, that's why ada satu prime saja. Okay, so maksud dia sekarang kalau kita lakukan second order, okay, differentiation ataupun second derivative differentiation, hasil dia ni, ini hasil dia, kita akan differentiatekan sekali lagi terhadap x. Alright, hasil ini kita akan differentiatekan sekali lagi terhadap x. Okay, bermaksud ini adalah hasil. Alright, ini adalah jawapan dia. So bermaksud kita akan differentiate terhadap x jawapan yang telah kita dapat. Alright, itu maksud dia. So apa yang kita lakukan sekarang? Cuba perhatikan, d multiply by d is d square, multiply by y is y, dx multiply by dx is dx square. Okay, so persamaan ini kebiasaannya ditulis sebagai d square y over dx square. So dia tak akan letak kurungan, bracket ini dia akan buang. Okay, so dia akan letak hanya dx square, right? Dx ini yang square, bukan d power of 1 x power of 2, no, dx ini, right? Keseluruhan dx ini yang power of 2. Okay,
dan kita boleh tulis hasil dia adalah f double prime x. Double prime ini merujuk kepada second order ataupun second derivative of differentiation. So inilah hasil untuk second order ataupun sometimes dipanggil sebagai second derivative. Alright. Okey, ini adalah contoh soalan untuk second order ataupun second derivative. So persamaannya ini, kalau kita tengok yang tadi, this one merujuk kepada y, yang mana y ini dalam function of x. Kenapa dipanggil dalam function of x? Kerana di dalam y ini ada variable x. So saya akan simplify dulu persamaannya ini, alright, sebelum kita lakukan differentiation. So y is equal to, saya akan darab masuk. Okay, saya akan expand. So 8x power of 3 campur dengan 7x. Now barulah kita boleh lakukan first order, okay, differentiation. So differentiate untuk kali pertama persamaan ini. So kita akan dapat, okay, differentiatekan keseluruhan dia. Saya akan tulis step by step. Right. Kalau you dah mahir tak perlu buat yang ini. So terus differentiate 8x kuasa 3, differentiate 7x terus. Right. So ini step by step lah. Okay, you tak perlu buat macam ni. Campur. Ini cuma saya nak tunjuk yang actually kita akan differentiate satu-satu. Okay, so kita akan differentiate. Bila kita differentiate y terhadap x, kita akan differentiate 8x kuasa 3. Kemudian kita akan differentiatekan 7x. Alright. So first order differentiation should be, jawapan dia adalah 24x kuasa 2, 2 darab 8, 3 darab 8, 3 tolak 1. Right. 1 darab 7, 1 tolak 1. Ini ya. Ini saya tunjukkan this one. Okay. 1 darabkan dengan 7. This is a power rule. Okay. X 1 tolak 1. So daripada sini x 1 tolak 1 adalah x kuasa 0. X kuasa 0 adalah 1. 1 darab 7 akan dapat 7. Alright. So ini adalah jawapan untuk first order. Right. So second order, macam mana cara kita nak buat? Differentiatekan sekali lagi jawapan yang dah kita dapat yang ini. So differentiatekan terhadap x, jawapan dia iaitu dy over dx. Right. Bermaksud kita differentiatekan sekali lagi 24 jawapan dia tadi, jawapan hasil daripada first order yang ni. Alright, campur 7. So this one, yang ini adalah first order ataupun first derivative. So yang sekarang yang kita buat yang ini, this is second order. Alright. So apa yang berlaku sekarang, ini saya tunjuk sesuatu, you tak perlu buat yang ni, you terus buat begini pun boleh. D square y over dx square is equal to, differentiate satu-satu. 24x kuasa 2 differentiatekan terhadap x, so you akan dapat 2 darab 24 is 48x, 2 tolak 1 1 lah. Differentiatekan terhadap x, 7 ada tak x? Tidak ada x. So maksud dia akan jadi kosong. So inilah jawapan yang sepatutnya kita akan dapat untuk second order differentiation. Right, this is second order differentiation ataupun dipanggil sebagai second derivative. Okay. Right, maximum and minimum value. Okay, maximum and minimum value ini saya akan tunjukkan dalam video yang lebih terperinci yang akan saya akan bagikan link nanti. Okay, so yang ini cuma pengenalan, sedikit pengenalan saja tentang maximum and minimum value. Siapa yang pernah ambil AdMath, dia tahu maximum and minimum value, okay, adalah tujuan dia adalah untuk
mendapatkan koordinat. Alright, dan kita akan lakukan sketching. Itu dalam SPM, okay, ADMAT. Tapi untuk peringkat kita tak perlu lakukan sketching. Alright, graph sketching tak perlu. Kita cuma perlu cari koordinat sahaja. Alright, so sebelum you tahu tentang maximum and minimum value, you kena tahu dia punya teori dia. Alright, ini teori ringkas sahaja saya bagi. Alright, katakan kita ada satu graph X and Y. So dalam X and Y yang ini, alright, katakan kita ada bentuk di sini. Alright, so ini adalah bentuk function of X kita. Right, graph ini mewakili function of X. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada yang dekat atas ini adalah bucu. Ini dipanggil sebagai bucu maksimum. Right, yang mana nilai maximum value you akan dapat dekat sini. This is minimum. Right, and this area ini dikenali sebagai inflection point. Okay, so kalau kita cerita tentang maximum and minimum terlebih dahulu, right, yang ini adalah maximum value ataupun minimum value, ataupun kebiasaan kita panggil point lah. This is maximum point, right, yang atasnya ini, ke atas ini, right. So kalau kita tengok keadaan ini, kita tahu bahawa pada bahagian atas ini, maksimum dengan minimum yang ini, gradient dy over dx ini adalah gradient of tangent. Gradient of tangent dia adalah kosong. Okay, ini sedikit sukar untuk diterangkan secara online. Kalau face to face, yes, lebih mudah untuk saya terangkan sebab ianya akan mengambil masa yang sangat-sangat panjang. Okay, so kenapa gradient of tangent pada minimum point yang ini, puncak dia ni atasnya ini, dengan maximum point puncak yang atasnya ini, right, equal to 0. Kerana di sini titik pertemuan di antara koordinat yang turun dan koordinat yang naik yang ini, naik yang ini dan turun yang ini. Di sini nilai dia is supposed to be 0. That's why gradient of tangent, kecerunan dia sepatutnya adalah kosong. Di sini adalah landai. Alright, so kalau kita tengok di sini pula pada bahagian yang ini, this area and this area, di sini gradient of tangent dia untuk yang bahagian yang menurun untuk minimum point ini, bahagian yang menurun ini gradient of tangent dia normally less than 0. Gradient of tangent untuk yang ini adalah more than 0, greater than 0, sebab dia semakin menaik. Alright, ini menaik, so gradient of tangent dia greater than 0. Bagi yang menurun yang ini sama seperti untuk minimum point bagi maximum point ini, gradient of tangent dia adalah less than 0 nilai dia. Right, ini cuma saya nak tunjuk sahaja teori untuk kita dapatkan maximum and minimum value atau maximum and minimum point. Right, maximum and minimum value, right, maximum or minimum value yang ini panggil point lah, mudah. Right, ini merujuk kepada, kalau dalam soalan dia akan tulis this is sebagai nature of turning point. Right, nature of turning point, keadaan asal dia sebenarnya apa, sama ada dia maximum point ataupun minimum point untuk koordinat ini. Alright, sebab nanti kita akan cuma dapat koordinat, di sini cuma akan ada koordinat, di sini akan ada koordinat x dan juga y, di sini juga cuma akan ada koordinat x dan juga y. Tapi nature dia, bentuk dia sebenarnya sama ada dia maximum atau minimum kita tak tahu, so kita kena kira. Okay, so istilah-istilah yang you all, sebelum itu in order untuk tahu nature of turning point, this one memerlukan you mahir untuk melakukan second order differentiation. Okay, so you kena tahu second order differentiation untuk kita dapatkan nature of turning point. Untuk minimum, maximum and minimum point yang ini dalam bentuk koordinat. Alright, so this one you cuma perlu tahu
first order sahaja. Right, nilai yang ini. So untuk mencari, maksud dia untuk mencari maximum minimum point, alright, iaitu koordinat, you cuma perlu tahu first order. Tapi untuk mencari sama ada this is nature of this turning point, koordinat yang ini, turning point merujuk kepada koordinat. Untuk mencari nature of turning point, iaitu maximum ataupun minimum, kita kena lakukan second order differentiation. Baru kita dapat tahu sama ada koordinat yang kita dapat yang ini adalah maximum or minimum. Alright, so itu maksud dia. Dan you kena tahu istilah-istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang digunakan adalah turning point. Right, turning point. Okay, ataupun sometimes dipanggil sebagai stationary point. Dua-dua boleh pakai, dua-dua membawa maksud yang sama. So yang ini point. Alright, bila dia kata point bermaksud kita cari koordinat. Right, so this is turning point, this is turning point. Alright, ataupun this is stationary point, ini adalah stationary point. Okay, yang kedua you kena tahu adalah this one, inflection point. Inflection point ini, alright, keadaan inflection ni, keadaan di mana kalau dalam case this one, keadaan dia is supposed to be, bila dia naik, kan biasa graf dia akan ada naik dan dia akan ada turun dan dia akan naik semula. Dalam case yang ini sekarang untuk inflection point, bila gradient of tangent dia naik, meningkat, alright, bila sampai ke stationary point yang ini, okay, stationary point yang ini, alright, bila dia on the way, so it's supposed to be, kalau katakan kita rujuk sebagai maximum point, it's supposed to be dia akan jadi begini. So dia akan jadi maximum point. Tetapi keadaan itu tidak berlaku, yang mana daripada keadaan menaik yang sepatutnya menurun, tetapi dia tidak menurun, dia akan terus menaik. So keadaan ini, titik yang ini dikenali sebagai inflection point. Kalau dalam keadaan menurun, dia turun begini, right, ya sepatutnya dia akan membentuk minimum point, tetapi pada ketika ini, pada pertengahan jalan dia tidak berlaku penurunan untuk membentuk minimum point. Sebaliknya dia meneruskan penurunan dia. So titik yang ini dikenali sebagai inflection point. Alright, ini boleh dikira. Dan calculation yang ini nanti kita akan menggunakan second order differentiation. Ini pun sama, this one you all nak cari koordinat. Alright. Dan yang ketiga yang you perlu tahu secara asasnya adalah nature of turning point. Alright, lepas kita dapat koordinat bagi turning point, alright, kita kena cari nature of that turning point. Alright, sama ada dia maximum ataupun dia minimum. Alright, so untuk minimum point dan juga untuk maximum point daripada second order differentiation, bagaimana kita nak define nilai dia. Alright, nature of turning point kita boleh tentukan, alright, menggunakan second order differentiation ataupun second derivative. Alright, so this mean kita ada dua keadaan, alright, satu sama ada dia maximum ataupun dia minimum. So d square y over dx square, ini adalah keadaan yang pertama. So untuk keadaan yang kedua, d square y, okay, over dx square, ini adalah keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama, di mana bila kita lakukan second order differentiation, nilai kita akan dapat contoh dia, kita akan dapat greater than 0. Satu lagi keadaan di mana dia adalah less than 0. Okay, kalau nilai kita dapat is greater than 0, so maksud dia point yang kita dapat, okay, daripada koordinat yang
yang kita dapat, koordinat itu akan menunjukkan bahawa dia adalah minimum point. Bila minimum point, that means dia akan berbentuk begini. Right? Ini adalah koordinat x dan juga y. Kalau nilai selepas kita differentiate untuk kali yang kedua, nilai kita perolehi adalah less than 0, so maksudnya poinnya ini adalah maximum point. Maksud dia pada koordinat A itu nanti sepatutnya dia akan membentuk maximum point. So koordinat akan ada dulu. So nilai koordinat A ini sebenarnya adalah maximum point. So daripada koordinat A ini kita boleh imagine bahawa bentuk graf nanti adalah sepatutnya melengkung begini, melengkung ke atas. Right? Kalau minimum point dia melengkung bawah. So koordinat A ini adalah koordinat untuk minimum point, koordinat this one adalah koordinat untuk maximum point, di mana kalau maximum point bermaksud bila kita differentiate untuk kali kedua, nilai yang kita dapat di sini sepatutnya less than 0. Kalau untuk minimum point, nilai yang kita dapat bila kita differentiate kali kedua bersamaan asal dia. Alright. Contoh y equal to fx. Sama asal ini is supposed to be greater than 0. Greater than 0 bermaksud nilai positif lah. Less than 0 bermaksud nilai negatif. This is nilai positif, this is nilai negatif. Alright, ini adalah contoh untuk maximum and minimum value. So apa yang kita nak buat sekarang, kita nak cari koordinat untuk turning point. Okay, so intention kita nak cari koordinat. Right, koordinat untuk turning point. Alright, so saya akan rearrange persamaan yang ini. Okay, saya susun semula. So saya rearrange negatif x square 4x campur dengan 3. Sebab biasanya power yang tertinggi berada di sebelah kiri sekali. Okay, so you ikut saya step ini. Apa yang perlu dibuat? Okay, step yang pertama yang perlu kita buat, kita differentiatekan persamaan ini. Okay, lakukan first order. So you akan dapat negatif 2x campur dengan 4. Right. So in order untuk kita dapatkan koordinat ini, sekarang kita nak cari koordinat dan juga kita nak cari nature of that turning point. Okay. Okay, maximum minimum di atas. Right. Di sini kita tahu koordinat ini yang kita nak cari, right? Koordinat ini sama ada maximum atau minimum. Kita tahu gradient of tangent untuk turning point adalah kosong. Right, dia adalah kosong. So apa yang kita buat sekarang, langkah seterusnya, kita declare dy over dx ini equal to 0. So persamaan kita yang dekat atas ini dia akan jadi negatif 2x campur dengan 4 equal to 0. Now, kenapa dia jadi begitu? Because kalau kita tengok persamaan ini, right, dy over dx equal to negatif 2x campur dengan 4. Bila kita declare dy over dx is equal to 0, dy over dx ini akan jadi kosong. Saya cuma tukar saja. Sebab biasanya bila kita equal to 0 ini duduk dekat bahagian paling kanan sekali dalam persamaan. Okey, tujuan dia adalah untuk kita dapatkan koordinat pada turning point di atas ataupun di bawah ini. Yang mana kita tahu dari segi teori bahawa gradient of tangent pada koordinat sama ada maximum atau minimum. Yang ini ianya is gradient of tangent dia supposed to be 0. Sama ada maximum ataupun minimum pada gradient of tangent ini. Alright, pada turning point lah maksud dia, sama ada maximum ataupun minimum. Sama ada maximum ataupun minimum, nanti kita akan tengok nature of this turning point. Okay, so langkah seterusnya kita akan cari value of x. So x di sini kita akan dapat nilai dia adalah 2. Okay, kita tahu koordinat sentiasa ingat koordinat, kita cari koordinat x dan juga y. Dalam kes yang sekarang kita dapat x. So dah settle, so kita kena cari y. Bagaimana cara kita nak cari koordinat y?
Okay, mudah saja. When x is equal to 2 yang tadi yang kita dapat, right? Y is equal to berapa? Sentiasa rujuk y yang ini kepada persamaan yang asal. Okay, sentiasa rujuk pada persamaan asal. So, saya tulis kat sini. Ini adalah persamaan asal. Persamaan asal, right? Persamaan this means soalan lah, maksud dia soalan, alright? Ambil daripada soalan, alright? So kita akan masukkan nilai x ke dalam persamaan asal dia. Kenapa kita mesti letak dalam persamaan asal? Sebab ini adalah asas dia, alright? Ini adalah kalau you all tengok yang tadi, contoh yang saya bagi, katakan kita ada satu graf ini. This is function of x, right? Katakan ini adalah nilai y. So ini adalah asas dia. Ini adalah curve yang asal, right? Curve yang asal. So that's why apa jua nilai bagi x yang kita dapat, untuk kita cari nilai y, kita mesti masukkan ke dalam persamaan yang asal. This is persamaan asal. Okay. So it's supposed to be dekat sini negative. So x is 2, y campur 4, 2 campur dengan 3. So y ini sepatutnya jawapan dia adalah 7. Okay, y nilai dia adalah 7. So kita dah dapat nilai x adalah 2 dan nilai y adalah 7. So langkah seterusnya yang perlu dilakukan, you kena declare. Oh, declare ni penting sebab declare ni kalau dalam final exam ataupun dalam skema pemarkahan mana-mana pun, dia akan memberikan satu markah. Okay, so you kena declare. So declare sajalah. Thus turning point is lah, sebab dia satu saja. Alright. Untuk contoh yang lebih komprehensif, ada satu lagi video khas hanya untuk maximum and minimum value. Dalam kes yang kita buat yang sekarang ini, kita gunakan the highest power of x adalah 2. Dia ada satu lagi, the highest power of x is 3. Alright, untuk diploma sehingga 3 saja. So the highest power of x, kalau dia adalah 3, so dia akan menghasilkan dua koordinat yang berbeza. Yang ini because the highest power of x dia, daripada contoh yang you tengok, dia adalah x power of 2. So the highest power of x dia adalah 2, so dia akan menghasilkan hanya satu koordinat saja. So turning point yang kita dapat dekat sini adalah nilai x dia adalah 2, nilai y dia adalah 7. Right. Dah. So kalau kita tengok dalam yang ini, you jangan buat, ini cuma saya nak tunjuk saja. Okay, kalau kita tengok dalam graf XY, alright, X dia adalah 2. Okay, 1, 2, 3. So X dia adalah 2, Y dia adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. 1, 2, 3. This is 3. This is 5. Okay, 7. Okay, di sini kedudukan koordinat. Ini adalah koordinat 2, 7. Tapi you tak perlu lukis lah. Ini cuma saya nak tunjuk saja apa yang berlaku. So sekarang kita tidak tahu, okay, sama ada dia adalah maksimum atau kita tak tahu. Okay, koordinat ini sama ada dia akan membentuk maximum point ataupun minimum point. Alright, minimum atau maximum. So kita tak tahu. So apa yang perlu kita buat, because kita tak tahu sama ada maximum atau minimum, kita kena cari nature of this turning point. Right. Turning point bermaksud dekat sini adalah koordinat bagi 2, 7. Right. Sama ada dia maksimum ataupun dia minimum. So kita tak tahu. So kita kena kira. Okay, jangan lupa declare dulu turning point dia, apa koordinat dia. Ini satu markah. Kemudian kita kena tengok adakah dia ianya maksimum ataupun minimum point. Sebab
bagaimana cara kita nak buat? Bagaimana yang saya terangkan awal tadi, kita kena lakukan second order differentiation. So yang ini kita nak cari nature of turning point. Okay, turning point yang mana satu? Turning point yang kita dah dapat dekat sini. Okay, so cara dia, kita ambil first order yang kita dah dapat yang tadi pada awal peringkat differentiation yang tadi. So first order dia, jawapan untuk first order adalah negatif 2x campurkan dengan 4. So in order to dapatkan nature of turning point, so kita akan differentiate sekali lagi. So that means kita akan lakukan second order differentiation untuk dapatkan nilai. So ini kalau kita differentiate, kita akan dapat negatif 2. Okay, negatif bermaksud nilai dia adalah less than 0. Less than 0, syarat yang tadi yang baru saya terangkan sebentar tadi, kalau nilai d square y over dx differentiation untuk kali kedua yang ini kita dapat nilai less than 0, so bermaksud turning point 27 ini dia adalah maximum point. Alright, so ini cara you tulis. Right, tulis saja dalam bracket maximum point. So ini jawapan yang kita dapat. Negatif 2 is less than 0. So bermaksud koordinat 27 ini sebenarnya dia adalah maximum point. So bentuk dia sebenarnya adalah yang ini. Right, itu maksudnya. Differentiation of parametric equation. Okay, kenapa you all perlu tahu parametric equation? Kerana nanti, selepas subtopik ini, parametric equation ini akan digunakan untuk mencari rate of change. Right, dia akan melibatkan shape, melibatkan cone, dia akan melibatkan rectangle, so sphere, circle dan sebagainya. Rate of change. So rate of change ini melibatkan luas dan juga isi padu. This one nanti dia rate of change ini nanti dia akan melibatkan volume, dia akan melibatkan area. So sebelum you buat rate of change yang sedikit mencabar yang ini, so you kena tahu apa dia parametric equation, sebab rate of change nanti dia akan menggunakan parametric equation untuk mendapatkan jawapan. Yang mana rate of change ini memerlukan kemahiran berfikir yang tinggi untuk you faham soalan. Kalau you tak faham soalan, you tak boleh buat. Alright, so parametric equation, differentiation of parametric equation adalah sangat penting sebab ianya merupakan asas untuk menyelesaikan rate of change. Now, apa dia parametric equation? Parametric equation dia akan ambil bentuk sama seperti chain rule. It's just that dalam parametric kita akan menggunakan variable. Dalam parametric kita akan gunakan variable yang kita gunakan adalah variable t. T, masa. Kita akan tengok berdasarkan masa, sebab dalam rate of change nanti kita tahu volume, area ini akan berubah mengikut masa, time t. So kita akan gunakan chain rule. So kalau untuk parametric equation dy over dx dia, disebabkan kita menggunakan variable t, right, semuanya kita akan selesaikan terhadap t, sebab t dia adalah variable. Yang mengubah dia adalah masa. So ini adalah rumus asas dia nanti. Untuk parametric equation. Kalau untuk basic chain rule, dia tulis sebagai dy over dx equal to dy over du multiply by du over dt. Right, ini adalah basic bagi chain rule. Right, benda yang sama lah kalau dalam parametric equation, because kita menggunakan variable t, so kita tukar saja u ini yang kita substitute ini sebagai t. So benda yang sama.
Oke. Katakan kita diberi contoh, satu contoh. Example. Ini tidak suka, ini mudah. Kalau dalam final exam, katakan semester ini kita ada final exam, sometimes ada keluar soalan, sometimes tidak keluar soalan untuk parametrik, soalnya terlalu mudah. Kalau ada masuk bonus lah. Okay. Soalan dia biasanya ditulis macam ni. Dia akan bagi satu nilai Y dan dia akan bagi satu nilai X. Right? Nanti dalam contoh komprehensif, video komprehensif saya hanya tentang parametric equation, dia ada banyak bentuk. Okay, you boleh tengok nanti. Right? Video dalam proses. Soalan dia akan tanya begini. Dia akan nyatakan begini. Satu nilai Y diberikan, variable adalah variable T. Okay, maksud dekat sini dalam parametric equation, right? Y dalam function of T, X juga diberikan dalam function of T. So this mean variable dia adalah variable T. Nilai time itu yang akan berubah. Okay, so setiap kali T ini berubah, X juga akan berubah. T berubah, Y akan berubah. Okay, so apa yang perlu kita buat? Okay, so kita cuma differentiatekan saja. Yang ini differentiate Y terhadap T. So kita akan dapat 4T. Differentiatekan X terhadap T. Right? Kenapa terhadap T? Because T adalah variable. So kita akan dapat 3. So dy over dt, dx over dt masukkan ke dalam persamaan jawapan dia. So dy over dx is equal to dy over dt multiply by dt over dx. So masuk saja nilai lah. Dy over dt apa dia? 4x. Right? dt over dx apa dia? So yang ini jangan buat silap. So saya nak stress kali. Di sini ditulis dt over dx. Jawapan yang kita dapat adalah dx over dt. So you kena ubah, right, kepada dt over dx. Right, di sini adalah dx over dt. So you kena ubah dt over dx. Numerator jadikan sebagai denominator. Denominator dt ini jadikan sebagai numerator. Terbalik. So bermaksud 3 ini juga nanti akan jadi terbalik. 3 yang dekat sini adalah 3/1. Dx bawa dekat bawah, dt bawa ke atas. So bermaksud 3 numerator dia akan jadi denominator, 1 akan duduk dekat atas. So jangan salah. Yang ini yang biasanya pelajar buat silap. Alright, dia ambil sebiji sekutu dx over dt letak dekat sini. So salah lah. Sebab rumus menyatakan bahawa dt over dx. Yang ini adalah dx over dt. Tak sama, terbalikkan. Okay. So you akan dapat 1 over 3. So darabkan, you akan dapat 4x per 3. So inilah nilai dy over dt, dy over dx bagi parametric equation